Okey. Kita sambung kembali berkenaan dengan selection sort. Okey. So sekarang ni kita nak susun data secara turutan menaik, iaitu ascending order. Okey, daripada smallest kepada largest. Tapi kita menggunakan kaedah yang kedua, iaitu kita akan memilih the biggest value. Bermaksud apabila kita memilih biggest value, so the biggest value akan diletakkan pada indeks yang terakhir. Pada indeks yang terakhir. Contoh di sini, ini 12 ni disimpan pada indeks kosong. Indeks kosong, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. So indeks 4 adalah yang menyimpan data 22. Okey, sekarang ni bila kita melibatkan the biggest value, sekarang ni you kena tengok sekarang ni kalau okey, contoh kalau gunakan kaedah smallest value, you all kena start dengan data yang disimpan pada indeks kosong. Okey. Kalau smallest value, you all kena start dengan data yang disimpan pada indeks kosong. Dan cari indeks yang paling kecil, kemudian you all kena start dengan data yang disimpan pada indeks kosong dan kena membuat swapping dengan data yang paling kecil. Okey. Tetapi untuk yang the biggest value, okay, you all kena start dengan You all kena start dengan data yang disimpan pada indeks yang terakhir. Data yang disimpan pada indeks terakhir adalah 22. Okay, sebab biggest value dan kita nak gunakan ascending order. Bermaksud kalau ascending order, nilai paling besar akan diletakkan pada belakang sekali, pada indeks yang terakhir. So bermaksud sekarang ni kita akan buat comparison. Kita akan start dengan indeks yang disimpan, indeks yang rendah sekali. Okay, kita akan buat comparison, iaitu 22. 22 merupakan data yang disimpan pada indeks yang terakhir. Okay, ni indeks kosong, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. So sekarang ni 22 ni akan diswap, akan melakukan proses swapping dengan data yang paling besar. Paling besar pada keseluruhan. Kita tengok sekarang ni bila you tengok sini 22 akan diswap dengan data yang paling besar, iaitu 33. 22 dan 33. So dia akan membuat swapping. Bermaksud 33 ni akan diletakkan pada indeks yang terakhir. Nampak? Pada indeks yang terakhir. Pada indeks terakhir. Kemudian 22 ni akan diletakkan pada indeks 2. Indeks 2. Okey, nampak dia dah melakukan proses swapping. 33 ke 22, 22 ke 33. Nampak? So bermaksud 33 ni kita dah tahu dah. Dia adalah nombor yang paling besar. Kemudian kita akan start dengan indeks 4, data yang disimpan pada indeks 4 dengan data yang kedua terbesar. Data yang kedua terbesar ini yang pertama 33 ni adalah data yang pertama sekali yang terbesar. Sekarang ni pada indeks 4, data yang disimpan pada indeks 4 akan diswap dengan data yang kedua terbesar. Kalau tengok data yang kedua terbesar adalah apa? Adakah 12, 19, 22? Okay. Maksud 26 ni merupakan data yang kedua terbesar. So tak akan berlaku apa-apa perubahan. So dia akan berada di tempat yang sama. Kemudian bermaksud 26 dan 33 kita dah sort dah secara turutan naik. So you all jangan kacau lah. Sekarang ni kita tengok, kita akan membuat comparison dengan antara data yang disimpan pada indeks 2, iaitu 012, 2 dengan data yang ketiga terbesar. Kalau ikut di sini, data yang ketiga terbesar 22 lah. So dia tak akan berubah sebab 22 ni adalah lebih besar dari 19 dan juga 12. Pun sama juga. Proses yang berlaku pun sama juga untuk 19 dan 12. So tak akan berlaku perubahan. Okey. Ini adalah coding untuk selection sort. Di mana saya buat dalam bentuk ni sama juga. Benda yang sama je saya buat benda ni.
Okay, the same thing So the apa ni? Benda yang sama. Yang ni sama dengan yang ni. So yang ni nampak lagi tersusun lah. Senang you all nak baca. Okay, nanti saya akan upload slide. Okay, iterative method for loops. Okay, iterative method for loop execute n-1 times. Okay, n ni adalah bilangan. Bilangan data yang disimpan dalam sesuatu array. Kalau ada 5 data, bermaksud kalau ada 5 data, bermaksud loop yang di luar outer loops akan di execute sebanyak 4 kali. Kalau 5 data, so 4 kali akan di execute. Contoh macam ni lah. Nampak tak? Pada 5 data, ada berapa kali pengulangan? Ada 4 kali pengulangan berlaku untuk pencarian nilai terkecil dan juga melakukan proses swapping. Okay. So, for each n-1 call, setiap kali n-1 call, inner loop adalah yang mana inner loops? Ini inner loops. Ini adalah inner loop. Inner loop digunakan untuk kita nak cari nilai yang paling kecil. Okay. For each of n-1 calls, inner loop execute n-2 times. So, maksud bila ada inner loop dan juga outer loop, so dia akan jadi Boolean on power of 2. Okay. So recursive selection sort perform same operation. Recursive. Ini kita gunakan iterative. Maksud kita gunakan for loop. Iterative means kita gunakan for loop ataupun while loop. Normally kita akan gunakan for loops. Okay, recursive pun sama juga. Okay. Okay, ini adalah best time efficiency. Okay, untuk selection sort. Okay, semua bermaksud dia punya ni adalah sama aja. Okay, dia punya nilai BO notation on power of 2 sebab dia akan melibatkan inner loop dan juga outer loop. Okay, dia akan melibatkan ini adalah outer loop, loop luaran, ini adalah inner loop. Okay, so dia akan membuat comparison. Okay, so dia akan menjadi n power of 2. Okay. So this selection sort is good when what? When you want to sort a small array. Okay, sekarang ni saya nak ke mana ni? Saya nak ke nak pergi ke okay. Benda ni. Mana ni? Okay, sekarang ni saya dah terang dah insertion sort, kemudian selection sort. Nampak yang saya buat tadi ni, selection sort. Okay, saya dah buat beberapa contoh. Okay, yang apa yang maksud yang warna kuning ni? Saya tak pasti lah, saya color blind, sorry. Kuning ke orange ni? Tolong beritahu sekejap. Ini warna apa? Kuning, sir. Kuning. Yang ni warna biru kan? Yang satu lagi warna apa? Biru kan? Ke ungu? This one? Biru. Biru. Okay. Okay. Sekarang ni kita nak melakukan selection sort. Okay, selection sort dengan menggunakan kaedah yang pertama iaitu smallest value. Kita nak memilih smallest value, okay, untuk ascending order, turutan secara menaik. Okay, kalau kita menggunakan ascending order dan kita menggunakan kaedah the smallest value, okay, so you all kena buat comparison bagi data yang disimpan pada indeks kosong dengan data yang paling kecil, iaitu kalau kat sini 15 dan 2. So you all kena buat swapping. So 2 akan pergi ke sini, 15 akan pergi ke sini. Maksud 2 ni adalah nilai yang paling kecil. So you all tak boleh kacau dah sebab dia adalah paling kecil. Okay. Kemudian setelah tu you akan buat comparison bagi data yang disimpan pada indeks 1 iaitu 8 dengan data yang kedua terkecil selepas 2 iaitu you boleh check di sini dia adalah 5. So maksud 5 akan disimpan pada indeks 1 dan 8 akan disimpan pada indeks 4. So dia akan melakukan proses swapping. Okay, swapping.
So 2 dan 5, okay, dia dah di-sort. Okay, 2 paling kecil, 5 adalah yang kedua paling kecil. Setelah tu you akan buat comparison dengan data yang disimpan pada indeks 2 iaitu 10 dengan nilai yang ketiga terkecil. Antara 15 dan 8, so 8 yang terkecil lah. So you akan buat comparison. 10 akan disimpan pada indeks 4, 8 akan disimpan pada indeks 2. So dia dah swap. 258 dia dah swap lah. Sorry, dia dah isih. Okay, dia dah isih, dia dah sort. Okay, dia dah susun secara turutan naik. Sekarang ni, apa lagi? Sekarang ni, data yang simpan pada indeks 3 akan dibuat comparison dengan data yang keempat terkecil. Dia tengok sini. So dia akan buat comparison. Dia akan buat swapping. 15 ke indeks 4, 10 akan disimpan pada indeks 3. So dia dah membuat proses swapping. Okey. So bila you tengok sini, tengok apa maksudnya. Round 1 bila x adalah kosong. Tengok tadi array.len ada 5, ada 5 data. Array len.-1 adalah 4. So dia akan ulang, dia akan membuat swapping sebanyak 4 kali. Okey, bila ada data, bila ada apa ni? Bila ada 5 data, so dia akan ulang sebanyak 4 kali. Kalau 10 data, dia akan ulang sebanyak 9 kali. So nampak ni x kosong, saya akan buat comparison. X1, okey, dia akan buat comparison. X2, 2 kurang daripada array.len. Array.len -1. 2 kurang daripada 4, that's true. So dia akan buat comparison. X3, 3 kurang daripada 4. 4 ni adalah array.len -1 . 3 kurang daripada 4, okey. So dia akan buat comparison. Okey, bila x 4, 4 kurang 4, 4. So dia tak akan membuat comparison dah. Okey. Ataupun dia tak akan buat swapping. You all kena ingat setiap kali iteration dilakukan, kat mana saya tunjuk? Di mana dia? Mana slideshow? Okay, you kena ingat setiap kali nilai x berubah. Okay, setiap kali nilai x berubah, so kita akan membuat pencarian bagi nilai yang paling kecil dan juga melakukan proses swapping. Okay, saya ulang balik setiap kali ulangan pada outer loop, so dia akan cari nilai yang paling kecil dan dia akan buat proses swapping. Okay, kalau false benda ni, kita akan buat pencarian nilai yang terkecil dan juga swapping proses. Okay. Okay, kemudian ada lagi. Dah habis. Okay, ini contoh yang pertama. Sekarang ni keluar words kan dekat you all punya screen? Yes, sir. Okay. Sekarang kita tengok. Ini contoh adalah the smallest one. Maksud data pertama akan dibuat comparison dengan data yang paling kecil. Itu proses yang pertama. Kemudian data yang disimpan pada indeks 1 akan dibuat comparison dengan data yang kedua terkecil dan seterusnya. Sekarang ni nak tengok yang metod yang kedua. Okay. Still lagi dalam ascending order terutam menaik, tetapi kita nak gunakan pendekatan yang kedua tu, kita nak sort dengan the largest value. Okay, the largest value. Bermaksud sekarang ni kita akan bermula dengan data yang disimpan pada indeks yang terakhir. Data yang disimpan pada the largest. Kalau the largest, you akan start dengan data yang disimpan pada indeks yang terakhir, iaitu indeks 4. 4, you all kena cari nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar adalah kat sini 2, 10, 8. So 15 akan mempunyai nilai yang paling besar. So 15 akan diswap akan disimpan pada indeks 4 dan 5 ni akan disimpan pada indeks 0. Nampak? Itu round pertama. Dah, so 15 you all tak boleh kacau dah. Sekarang ni kita akan buat comparison dengan indeks 3. Data yang disimpan pada indeks 3 dengan data yang disimpan pada indeks 3 dengan data kedua terbesar selepas 15. Itu 5, 8, 10, so you akan dapat 10. So
10 akan disimpan pada indeks 3, so dia akan diswap. 2 ni akan disimpan pada indeks 2. Nampak? 10, 15 you all tak boleh kacau dah. Kemudian round yang ketiga, okay, data yang disimpan pada indeks 2, iaitu 2 akan dibuat comparison, akan dibuat swapping dengan nilai terbesar yang ketiga selepas 10, iaitu 5 dan 8, so you akan dapat 8. So 8 akan diswap ke indeks 2, 2 ni akan diswap ke indeks 1. So you all dah dapat. Kemudian setelah tu, data yang disimpan pada indeks 1, you akan membuat comparison dengan data yang keempat terbesar selepas 8, iaitu kalau you tengok sini 5. So 5 akan diswap kepada indeks 1 dan 2 akan diswap ataupun akan ditukar ke indeks 0. So dia dah disusun. Itu je. Okay, so saya harap you all faham lah. Okay, habis untuk bahagian selection. Kemudian kita pergi semula kepada slideshow. Sekarang slideshow kan? Hello? Suara-suara? Yes sir, slideshow. Okay, cantik. Okay, sekarang kita nak tengok shell sort. Ini pun senang juga. Okay, shell sort. Kita ada lagi dua jenis sorting. Shell, kemudian the last one, quick. Okay, shell sort. Kita tengok. Apakah shell sort? A variation of the insertion sort. So dalam shell sort ni, dia menggunakan insertion sort. Kena ingat, shell sort dia menggunakan insertion sort teknik. But faster than ON power of 2. Okay. Nanti kita akan tengok. Done by sorting subarrays of equally spaced indices. Nanti kita akan tengok. Instead of moving to an adjacent location, an element move several location away. So result in an almost sorted array. This array sorted efficiently with ordinary insertion sort. Okay, this array sorted efficiently with ordinary insertion sort. Kita akan tengok macam mana dia buat. Okay, so shell sort, you all diberi sebegini. Dan distance ni kalau you all ditanya dalam exam, you all akan diberi nilai distance. Okay, nilai. Apa nilai yang you all kena guna. Okay, kalau kat sini dia ada bagi nilai distance 5, kemudian 3, itu je, 5, 3 dan juga 1 lah. Okay, 5, 3, 1. Okay, so bila you tengok sini distance 5, okay, distance 5 maksud you all kena divide. List ni you all divide kepada 5, 5, 5. 8, 1, okay, 1, 2, 3, 4, 5 sehingga 12. Kemudian nombor yang seterusnya dia akan letakkan pada baris yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? 35 hingga 58. Kemudian yang selebihnya akan diletakkan pada next row. 41, 75 dan 15. Bila you all dah divide benda ni, dah divide, okay, dah divide, kemudian you all kena membuat sorting dengan menggunakan insertion sort. Di mana? Sini. Antara 81, 35, 41. So bila you all buat insertion sort, dia akan jadi 35, 41, 81. 98, 17, 25. So dia akan jadi 17, 75, 94. 11, 95, 15 akan jadi 11, 15, 95. Kemudian 96, 28. So dia akan jadi 28, 96. 12, 98 tak berubah. Okey. Setelah tu gabungkan semula. Gabungkan semula 35 sehingga 12 kemudian sambung dengan 41 sehingga 58 dan sambung semula dengan 81 dengan sehinggalah 95. Kemudian setelah tu you all kena split lagi, divide lagi. Distance berapa? Distance 3. Katakan dia digunakan distance 3. Bila you all daripada sini, you all kena divide kepada distance 3. 35, 17, 11 row pertama, 28, 12, 41 row yang kedua, 75, 15, 96 row yang ketiga, 58, 81, 94 row yang keempat. Betul ke? Betul. 35, 17, 11, kemudian 28, 12, 41 dan seterusnya. Kemudian bila you all dah divide, you all kena buat sorting.
gunakan insertion sort untuk yang vertical ni, untuk vertical direction. So bila you sort benda ni, dia akan jadi 28, 35, 58, 78, 95. Kemudian sort juga yang ni, 78, 12, 15, 81. So dia akan dapat macam ni. 11, 41, 96, 94, so dia akan dapat seperti berikut. Kemudian gabungkan semula. Bila you gabungkan semula, you gabung semula 28, 12, 11. 11 kan sama dengan 35. 35 sehingga 41, 35, 50, 41. Sambung pula dengan 58 sehingga 94. 94 gabung dengan 75 sehingga 96. Kemudian 95. Kemudian setelah tu, divide list gunakan distance of 1. Okay. So bila you ada combine list daripada distance 3 tadi, dah isi, kemudian combine, kemudian divide lagi distance 1. Maksud distance 1 ni kalau ikut dia akan jadi memanjang ke bawah lah, tapi ini memang tak cukup lah. Dia akan jadi memanjang ke bawah. So bila sort, you sort secara logik lah. So you akan dapat. Itu adalah shell sort. Okay. So best time efficiency adalah, kalau ikut di sini adalah, okay, ini ON ni maksud hanya satu loop saja yang diperlukan. Satu loop, for loops. Okay, ON. Yang ni saya tak pasti. 1.5 dengan 1.5 untuk worst dengan average. Tak apa, nanti kita akan tengok kemudian. Okey. Selesai untuk shell sort. Okey. Kemudian you ada kelas keempat kan? Ada tak kelas keempat? Ada kelas keempat tak? Tak ada, saya tak ada. Okay. Okay, kalau tak ada semua, okay. Sehingga saya sambung sampai pukul 3.55 lah. Okay. Oh, ada. Tak apa. Oh. Okay, okay. Saya start 3.55 lah. Okay, merge sort. Sekejap yang merge sort ni. Merge sort. Merge tu maksud gabung. Divide an array into half. Half ni adalah setengah-setengah. Kita akan pecahkan kepada dua bahagian. Sort the two half. Okay, sort the two half, merge them into one sorted array. So this sort ni dikenali sebagai divide and conquer algorithm. So dia akan divide, kemudian dia akan conquer. Bila dia divide, semasa dia conquer tu dia akan membuat sorting. Okay, this is often part of recursive algorithm. Digunakan konsep recursive algorithm. However, recursion is not a requirement. Ini contohnya. Okay, ini adalah contoh merge sort. Okay, merge sort ni, kalau ikut sini, first ni akan merujuk ke, first dengan last ni dia akan merujuk kepada nilai indeks. Dia akan merujuk kepada nilai indeks. Okay, nilai indeks. Okay. Okay, untuk merge sort apapun dia sama seperti binary search. Merge sort dan juga binary search dia akan mendapatkan nilai indeks yang berada di tengah-tengah. Nilai yang berada pada di tengah-tengah. Nanti kita akan tengok. Okay. Ini contoh dia. Contoh untuk merge sort. Okay, merge sort. Contoh, saya ulang, saya terang secara overall lah. Okay, kalau you all tengok di sini, tengok yang ni untuk bahagian kiri. Bila you first kali you akan dapatkan nilai tengah. You akan dapatkan indeks tengah. Mid ni adalah indeks tengah. First indeks yang indeks kosong, last adalah indeks yang terakhir. So you akan dapat indeks tengah. So ini untuk dipecahkan ke bahagian kiri. A first mid. Bermaksud nilai indeks ke bawah akan dipecahkan ke bahagian kiri dan nilai indeks mid ditambah 1 akan dipecahkan kepada bahagian kanan. So bila you all tengok di sini adalah, you tengok sini, kita ada indeks berapa? Indeks kosong. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kosong
ditambah dengan 7 adalah 7 dibahagi dengan 2 adalah 3.5. 3.5. So indeks tengah adalah 3.5. Tapi bila integer dibagi dengan integer, so you akan dapat nilai sebelum titik perpuluhan iaitu 3. So maksud 3 ni adalah indeks tengah. So daripada indeks awal ke indeks tengah dia akan pecahkan di bahagian kiri. Dan di bahagian kanan dia akan ambil nilai indeks yang ditambah 1 daripada indeks tengah iaitu indeks 4. Indeks tengah adalah 0, 1, 2, 3. Indeks tengah adalah 3 ditambah 1 4. So 4 ni nilai indeks 4 ni akan dipecahkan ke bahagian kanan. So konsepnya akan sama, dia akan pecah. Okey, dia akan pecah. Contoh sini indeks 0, 1, 2, 3. Indeks 0, 1, 2, 3. 0 tambah 3 adalah 3. 3 dibahagi 2 adalah 1.5. Bermaksud indeks tengah adalah 1. Indeks tengah adalah 1. So 7, 5, 1 bahagian. Di bahagian kanan adalah indeks tengah tambah 1. Iaitu 1 tambah 1, 2. Indeks 2 dan indeks 3, 1 bahagian. Dia akan pecah. Ini pun sama juga. Indeks 0 dan indeks 1. Okay, so indeks 0 dan indeks 1. Mana indeks tengah? 0 ditambah 1 adalah 1. 1 bagi 2 adalah 0.5. 0 adalah indeks tengah, akan bergerak ke kiri. Dan indeks tengah tambah 1 akan digerakkan ataupun dipecahkan ke bahagian kanan. So maksud konsep ni sama jugalah. Konsep ni adalah sama je. Kalau ikut di sini, berapa ni? Indeks ni. Indeks ni indeks 4. 4, 5, 6, 7. 4 ditambah 7, 11. 11 dibagi 2 adalah 5.5. 5 adalah indeks tengah. 0, 4. Okay, 4, 5. Ini indeks 4, ini adalah 5. Saya ulang balik. Ini indeks 4, ini indeks 4, 5, 6, 7. 4 tambah 7, 11 bagi 2 adalah 5.5. So 5 adalah indeks tengah iaitu yang ni. So dia akan pecah. Indeks tengah akan pecahkan indeks tengah dan sebelumnya akan dipecahkan di bahagian kiri. Nampak? Yang kanan indeks tengah ditambah 1. So konsep sama. Bila you all pecah. Okay, bila dia pecah kemudian you kena conquer. Dia dah divide. Nampak anak panah ke bawah ni ada divide. Divide. Kemudian you nak conquer, you akan gabungkan. Setiap kali gabung, you kena buat isihan. 5, 7, so dia akan buat 5, 7. 9, 3, bila dia merge, dia akan jadi 3, 9. 6, 10, 6, 0 akan jadi 0, 6. 2, 4 akan jadi 2, 4 tak berubah. Kemudian 5, 7, 3, 9 bila digabungkan, dia akan isih. Setiap kali pergabungan, kita akan melakukan proses sorting. So dia akan gabung 5, 7, 3, 9 dia akan jadi 3, 5, 7, 9. Ini pun sama juga. 0, 6, 2, 4 bila dia gabung dia akan jadi 0, 2, 4, 6. Kemudian yang ni 3, 5, 7, 9 dan 0, 2, 4, 6 bila digabung atau akan bila di merge, so dia akan jadi seperti berikut. Maksud anak panah ke bawah adalah divide. Kemudian yang bentuk ni adalah merge. Okay, divide and conquer. Okay, efficiency of the merge sort. Okay, merge sort. Okay, ini dia punya big notation O n log n. In all cases. All cases maksud untuk worst case, best case dan juga average case. Okay. Okay, ini dia gunakan merge sort. You all boleh tengok sini lah. Okay. Okay. Ini contoh yang satu lagi saya tengok. Saya boleh tunjuk kat you all. Okay. Ini algoritma yang saya ambil dari sini lah. Algoritma. Okay. Dia punya coding. Sini. Merge sorting. Merge sorting mana? Ni. Okay. Yang ni saya ambil dari mana? So saya extract 2. Yang ni method merge sorting dengan yang ni satu lagi ni. Okay, you all tengok lah. Sini. Okay. So konsep dia sama juga. Yang macam saya sebut tadi. Ini lagi jelas lah. Ini ada lagi jelas. Merge sort has to level divide the list into half. So first time bila kita, okay, sekarang ni kita ada array. Ada lagi 7 minit. Okay. So ini adalah data yang disimpan pada array. Dari indeks 0 hingga indeks 6. So maksud length dia adalah 7 length dia adalah 7.
sebab ada 7 data. Okey. Merge sort A. A ni apa A? A ni adalah apa ni? A ni adalah merge sorting. Kalau ikut sini silap ni. Okey, nampak? Oh, bukan silap. Okey lah, okey betul. A ni adalah array lah. Array. So dia akan pass. Okey. Dia akan pass. A ni adalah array. Okey. Array ni akan dipass kepada A pada merge sorting. Okey. So bila you tengok sini, nilai A akan dipaskan kepada A. Array TSM pun akan disimpan pada TSM. Okey, kemudian kosong ni merujuk kepada left. Left ni adalah indeks yang pertama kali. Left ni adalah indeks kosong. Okey, A.length -1 ni adalah nilai indeks yang last. Contoh di sini kita ada size array adalah 7. Size array adalah 7. 7 tolak 1 adalah 6. 6 maksud merujuk kepada indeks yang terakhir. Indeks yang terakhir. Okey. Sekarang ni saya ada lagi 5 minit. Okey. Sempat. Sekarang ni bila terpas pertama sekali nilai kosong akan dipaskan kepada left. A.length -1 iaitu 6. 6 akan diberikan kepada right. Okey, so left kosong, right 6. Left kosong, right 6. Nampak? Left kosong, right 6. So bila kita panggil this method, kosong kurang 6 true. So dia akan buat ni. Dia akan buat benda ni. Mid adalah left plus right divide by 2. Kosong plus 6 divide by 2, so 3. 3 ni adalah indeks yang terakhir. So yang sebelah kiri akan berpecah kepada nilai indeks yang kosong sehingga indeks 3. Nampak? Ni sebelah kiri ni. Ni left side. Okey. Daripada indeks kosong sehingga indeks 3. Nilai mid ni. Okey. Yang sebelah kanan, mid plus 1 iaitu indeks 4 sehingga indeks 6. Nampak? Okey. So bila dia pecah sebegini, okey, sama juga. Dia akan panggil diri sendiri. Left adalah kosong, right ni adalah 3. Sebab bila you tengok di sini, left, mid, left, dia akan panggil diri sendiri. Ini adalah rekursif. Left iaitu kosong. Kosong dipass kepada left. So nilai left adalah kosong. Okay. Nilai mid iaitu tadi 3 ni. Nilai mid 3 akan dipass kepada right. So, maksud right adalah 3. Okay. 3. Ini yang pertama. So bila you dapat mid, kosong plus 3 divide by 2, so akan jadi 1. Okay. Yang sebelah ni pula sama juga. Mid plus 1. Mid plus 1 iaitu mid tadi dia 3. 3 ditambah 1, 4. Nilai 4 akan diberikan kepada left. So left akan menjadi 4. Okay. Kemudian right, nilai right tak berubah iaitu 6. 6 akan dipaskan kepada right. So right akan jadi 6. So 4 tambah 6, 10 bagi 2, 5. So 5 ni adalah indeks tengah. Yang ni nilai tengah adalah 1. So you pecah. Kiri nilai sebelum kepada nilai mid. Okay. 0, 1. Dia pecah. Yang ni pun sama juga. Konsep yang sama. So dia akan pecah 1, 9. Yang penting you akan dapatkan nilai indeks mid. 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 Okay. Ini sama juga. Okay. 38. Kemudian pecah 7. Kemudian sama juga ini. Left 0, right 1, 0 plus 1 divide by 2, so dia pecah. Okay, ini sama juga. 2, 3, left 2, right 3, so 2 tambah 3 bagi 2 menjadi 2. 2.1 dan 2. So, dia pecah. Ini pun sama juga. 3, 8. So, ini kita divide. Okay, bila kita dah divide, dah habis divide ni maksud sehinggalah kita ada satu elemen saja. Satu elemen. Bila kita dah divide, okay, ini adalah divide. Bila kita dah divide, kita nak conquer balik. Bila kita dah divide, kita nak conquer. Conquer maksud kita nak merge. Okay, pecah maksud kita divide. Kemudian conquer, kita nak merge. Bagaimana kita nak merge? Sama jugalah. Tengok ini kita divide.
Sekarang bila kita merge maksud anak panah ke atas lah. Bila anak panah ke atas, nampak 25 sudah kena 25. 19, 19, 38, 38, 7. Kemudian 25 dengan 19 bila di merge akan jadi 1259. 38 dengan 7 bila di merge akan jadi 383. Silap ni. Ini you kena buat apa ni? Kena buat mana bi? Sekejap. Allahu Akbar. Di mana? Ini Ini akan jadi bila di merge akan jadi 7. Ini akan jadi 8. Okey, ini 8. So mana dia? Okey. So 387 bila di merge akan jadi 378. So bila 1259 dengan 378 bila di merge dia akan jadi supreme code. Itulah. Okey. Ini pun sama juga, you all cuba study lah benda ni. Okey, dia akan pecah. Konsep dia sama juga. Left right. Ini key adalah kiri. KA kanan. Key adalah left, K adalah right. Okey, TJ adalah mid. Saya dah tercampur semua sekali. Okey, itu adalah untuk ni. Ini dia merge, dia divide, kemudian dia merge. Ini divide, kemudian dia akan merge. Itu je. Ini adalah efficiency of merge sort. Semua sama untuk best case, worst case dan juga average case. Okey, itu saja. Okey, kita berhenti setakat ni dulu. Saya akan buat video untuk quick sort dan juga chapter yang akan datang. Okey, so hari Rabu ni insya-Allah kita akan buat apa ni? Kita akan buat ulang kaji. Okey, buat masa ni kita berhenti dulu setakat ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay. Selamat petang.